Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الوباء والفحشاء والبلاء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu kembali di dalam bacaan kitab Uddatul Muslim fil Bala wal Waba, iaitu kitab himpunan hadis 40 yang membincangkan sebagai benteng kepada orang Islam dalam menghadapi bala dan juga wabak. InsyaAllah malam ini kita akan baca hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 yang dihimpunkan oleh Fadhil Syekh kita dalam bab yang seterusnya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu beberapa perkara. Di dalam hadis ini Nabi menyatakan larangan-larangan Allah yang sepatutnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin meninggalkan apa-apa yang dilarang ini. Antaranya yang disebut oleh Nabi uququl ummahat, iaitu menderhaka kepada ibu, menderhaka kepada emak kita. Dalam hadis ini dikhususkan kepada ummahat, bukan bermaksud kepada ayah kita boleh derhaka, tidak. Ini menunjukkan kelebihan ketaatan dan juga kebajikan kita kepada ibu kita, kerana ibu kita lah yang mengandungkan kita, yang memelihara kita, yang jaga kita dari kecil. Tak, walaupun peranan ayah tu ada, tetapi ibu lebih lagi yang patut kita kena beri penghormatan dan juga kita beri kebajikan kepada dia, tak, memberi ketaatan, birrul walidain, kepada khususnya kepada ibu. Dalam hadis yang lain, apabila salah seorang sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri kebajikan, aku mentaati, aku buat baik? Lalu Nabi kata, ummuk, ibu kamu. Sahabat ni tanya lagi, selepas ibuku siapa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab lagi, ummuk. Nabi kata yang kedua, mukmu lagi. Nah, kali ketiga sahabat ni tanya, siapa selepas pada mak aku ya Rasulullah? Ummuk. Nabi kata, tak, maknanya 3 kali hak tanggungjawab kita kepada ummahat, kepada ibu kita. Lepas tu barulah Nabi kata abu, summa abu, kemudian ayah engkau.
Maka dalam hadis ini Nabi kata Allah melarang kita uquqal ummahat, menderhakai kepada ibu kita, terutamanya apabila ibu kita dah lanjut usia. Orang kurang satu hal, lepas tu dah usia yang tua pula. Ini menyebabkan dia mudah tersentuh hati. Kita cakap lebih kurang, kita buat dak layang lebih kurang, menyebabkan dia terasa hati. Dan ini termasuk juga uququl ummahat, kita telah menderhakai ataupun menyakiti hatinya. Ini termasuk perkara yang haram alaikum, yang Nabi sebut innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan kamu melakukan perkara-perkara ini. Pertamanya Nabi senaraikan uququl ummahat, menderhakai kepada ibu-ibu kamu. Satu. Yang kedua, termasuk dalam larangan wawak dan banat, membunuh anak-anak wanita. Ini PA perangai masyarakat jahiliah dulu. Bukan semua, tetapi di kalangan masyarakat jahiliah yang lemah, yang miskin, yang kabilah yang tidak kuat, maka mereka ni oleh kerana takut jika sekiranya anak perempuan mereka ni besar, besok-besok akan ditawang oleh orang ataupun akan diambil oleh orang, dijadikan sebagai gundik, dijadikan sebagai hamba. Oleh kerana itu mereka mengelak daripada berlakunya benda ini. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka masih kecil lagi, hidup-hidup. Apabila lahir sahaja anak perempuan mereka, apabila Tok Bidah kata lahir anak perempuan, langsung mereka ambil anak-anak perempuan mereka ni, lalu mereka tanam mereka hidup-hidup. Ini berlaku di zaman jahiliah. Tetapi jangan kita faham semua masyarakat jahiliah bunuh anak wanita mereka. Tidak. Hanya di kalangan mereka yang mustadhafin, mereka yang lemah, mereka yang kabilah tidak kuat, mereka yang miskin, yang apa. Adapun di kalangan bangsawan tidak berlaku benda ni. Sebab tu para ulama kita mempertikaikan kisah yang dinisbahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah yang masyhur, mungkin kita semua pernah dengar, bahawa Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuannya. Para ulama, khususnya sejarawan kita, menganggap cerita ini adalah dusta. Cerita ini adalah cerita untuk memburukkan pemimpin ataupun salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu, para ulama kita mengatakan bahawa cerita ini adalah cerita yang dusta, cerita yang direka-reka, cerita yang nak merosakkan, menjejaskan imej sebagai seorang Amirul Mukminin yang terpercaya, yang juga yang begitu dipandang tinggi di dalam Islam. Oleh kerana itu cerita ini diabaikan. Cerita yang mengatakan bahawa Sayyidina Umar pernah membunuh anak. Walaupun kita kata memang cerita ini ataupun peristiwa membunuh anak wanita ini berlaku di zaman jahiliah, tetapi bukan keseluruhannya melakukan perbuatan keji ini. Adapun orang yang melakukan perbuatan ini adalah di kalangan mereka yang mustadhafin, mereka yang lemah. Maka Nabi kata ini juga termasuk larangan-larangan yang kita tinggalkan, wawak dan banat, membunuh anak-anak wanita yang tidak berdosa ini. Dalam Quran Allah kata anak-anak wanita, anak-anak perempuan yang dibunuh ini esok-esok akan dibangkitkan, lalu ditanya kepada mereka, atas dosa apa mereka dibunuh? Atas dosa apa mereka dibunuh? Malangnya di zaman kita hari ini berlaku lebih dahsyat daripada itu. Bukan setakat anak wanita, tetapi juga anak-anak, tak kira lelaki ke perempuan, khususnya di tempat kita ni, dibunuh ataupun dibuang hidup-hidup begitu. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada musibah ini. Juga termasuk dalam larangan dalam hadis ini wa mana'awahat, iaitu mana'awahat ay yamna'ur rajul ma tawajjaha alaihi minal huquq, iaitu kita menghalangi ataupun mencegah daripada memberi hak-hak yang sepatutnya, au yatluba ma la yastahiquh, ataupun menuntut hak-hak yang tidak sepatutnya. Ini juga termasuk dalam larangan.
harrama alaikum. Innallaha harrama alaikum. Apa? Iaitu kita mencegah sesuatu yang sepatutnya kita kena beri, tapi kita halang, kita tak beri ke orang. Wahad, dan juga kita meminta sesuatu bukan hak kita. Berlaku kita di zaman PKP kita ni dah, iaitu bisik bangor tentang sumbangan ataupun bantuan daripada pihak kerajaan ataupun daripada MPKK dan sebagainya. Ada berlaku kes-kes tertentu, kes-kes yang terpencil, ada di kalangan orang yang tak layak pun menerima, tiba-tiba dia meminta juga. Malah bukan setakat meminta, dah lebih-lebih pula. Ini termasuk dalam larangan. Kita kena baca hadis ni sebagai panduan kita menghadapi musibah yang berlaku pada zaman kita hari ini, iaitu wa mana'a wahad. Begitu juga di pihak kerajaan, di pihak MPKK, jangan dia mana'a, dia menghalangi hak-hak kepada orang yang sepatutnya terima. Tiba-tiba dia tak beri kepada orang yang selayaknya terima, tiba-tiba dia beri kepada orang yang tidak selayaknya terima. Ini termasuk dalam larangan yang Nabi sebut, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu al-man'u wal had, iaitu kita memberi kepada orang yang tidak selayaknya ataupun meminta benda yang bukan hak kita, dan juga menghalangi benda yang menjadi hak orang lain. Ini kita kena awasi. Di kalangan pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Adapun di kalangan pemimpin kita yang dah bersusah payah, kita mendoakan supaya mereka diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka sentiasa di dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah semua. Dah, kita tahu ramai di kalangan pemimpin-pemimpin kita, khususnya di peringkat-peringkat kampung, MPKK dan sebagainya, mereka bersungguh bertukulumus membantu rakyat jelata di bawah ini. Dah, moga-moga Allah memberi ganjaran pahala yang besar bagi mereka kerana telah memudahkan urusan rakyat mereka masing-masing. Adapun mereka yang tidak amanah, kita sebut, kita pesan kepada mereka, ittaqillah ala huquqin nas, bertakwalah kamu kepada Allah tentang hak-hak tanggungjawab manusia ini. Jadi kita ingat pesanan Nabi daripada hadis ni, wa mana'a wahad, jangan kita dak menghalangi hak-hak yang sepatutnya kita beri, wahad, dan kita memberi pada hak yang tidak sepatutnya. Itu benda yang termasuk dalam larangan dalam hadis. Wa kariha lakum qila wa qal. Syahid daripada hadis ni, dah poin utama yang Syekh wari hadis ni dalam bab uddatul muslim fil waba wal bala ini, iaitu dalam poin yang ini, wa kariha lakum qila wa qal, iaitu benda qila wa qal ini kita bercakap benda yang tiada faedah padanya, iaitu anil kalam wan nahyu anil kalami fima la yanfa. Kita bercakap, kita bersembang, kita bersosial dengan perkara ma la yanfa, benda yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita. Benda yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita. Maka Syekh kata di sinilah syahid dia, wa mahallu syahid di bab qauli sallallahu alaihi wasallam wa kariha lakum qila wa qala, iaitu fakasratul qil wal qal mudda'atun ilal kadhib. Bila kita banyak bersembang, banyak bercakap benda yang tidak berfaedah, dia akan menjerumuskan kita kepada pendustaan. Betul-betul berlaku, kita boleh tengok melalui media-media sosial kita, melalui grup-grup WhatsApp kita, kadang-kadang ada di kalangan yang tidak amanah, yang tidak menjaga sensitif dalam keadaan suasana sekarang ni. Mereka membuat berita-berita palsu. Mereka cerita benda tu, mereka cerita benda ni. Ini termasuk dalam dia Nabi sebut qil wa qal. Jangan kamu kasratu qil wa qal. Jangan kamu memperbanyakkan bercakap, bersembang, bersosial dengan benda-benda yang la yanfa'u, yang tidak memberi manfaat. Sama ada manfaat untuk agama maupun manfaat untuk dunia. Kita berdusta atas cerita-cerita, berita-berita palsu. Apa faedah yang kita dapat? Malah sekarang ni pihak kerajaan telah meletakkan undang-undang yang tegas kepada mereka yang menyebarkan berita-berita palsu ni. Awas, mereka di dunia pun tak selamat, di akhirat metelah lagi. Maka beringatlah kita dalam suasana kita hari ini, jangan sekali-kali kita bermudah-mudah menyebar ataupun orang kata memviralkan cerita-cerita yang kita tak pasti lagi.
Ingat, apabila siapa sahaja kepada kita melalui grup ke, melalui personal ke, apa-apa sahaja berita, apa-apa sahaja fakta, termasuk fakta berkaitan dengan agama, termasuk fakta berkaitan dengan batang tubuh Nabi, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, pasti awas gitu dah. Begitu juga benda-benda yang berkait dengan tafsir dengan Quran. Sehari dua ni orang duk main tafsir ikut angka. Hak ni lagi dahsyat ni dah. Hari tu awal-awal itu dia mari cerita kisah waqarna fi buyutikun. Dia tafsir. Tengok ayat ni telah menceritakan adanya virus corona dalam Quran. Ini adalah pemalsuan dan juga pendustaan kepada Al-Quran. Kita sebut dah, nak memahami Quran mesti merujuk kepada ulama-ulama tafsir ataupun kitab-kitab tafsir yang muktabar. Jangan main ikut kepala otak kita. Pertama kita kata tafsir yang dia bawa bercanggah dengan kefahaman bahasa Arab pun tak kena dah. Tambah-tambah lagi dari sudut tafsirnya. Ingat, dalam nak memahami Quran mesti kita merujuk kepada ulama tafsir ataupun kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini kaedah dia dalam kita nak faham Quran. Jangan kita nak faham Quran kita pakai baca, kita pakai ikut dang kita. Jangan. Quran dengan bahasa Arab, dengan disiplin ilmu dia yang patut kita kena faham. Kita pernah zaman cek dulu, awal-awal belajar dulu pernah orang dia kata bila baca tahiyat, ni bab tahiyat dia kata. Bila kita baca at-tahiyat, dia kata tak betul kalau orang baca at-tahiyatu lillah. Dia kata salah. Tak kena kalau baca at-tahiyatu lillah. Dah kena baca mana pak? Dia kata kena baca at-tahiyata lillah. Dia kata. Dah berapa talillah? Sebab dia kata kita nak bergantung dengan tali Allah. Gitu dia punya kona dah. Sedangkan bahasa Arab bukan gitu kaedah dia. Kita baca tahiyat ni bukan bahasa Melayu. Tiba-tibanya kona dia kata at-tahiyatu. At-tahiyat bukan at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu talillah. Sebab kita nak bergantung dengan tali Allah. Ini kekarutan dalam memahami Quran. Kita kata Quran, nak faham Quran, nak berpegang dengan Quran, nak merujuk kepada Quran, mesti rujuk kepada ulama-ulama tafsir. Mesti merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Hari ni timbul pula kemarin, angka 333. Kemarin mencecah 3,333 orang. Lepas tu benda lagi. Hari bulan tarikh 3 hari bulan 3,004. 3,004. Lepas tu orang mati pula 33 orang. Dia kata tengok ayat Quran surah 33 ayat 33. Tengok ayat dia. Subhanallah. Kita kata siapa yang mengajar kaedah tafsir lagu ni? Siapa yang mengajar kaedah tafsir lagu ni? Ingat, pastikan kita jangan bermudah sabar. Kita pun siapa dalam grup-grup keluarga, dalam grup ni pun orang duk sabar juga. Kita kata awas. Ingat, dalam nak memahami Quran mesti merujuk kepada ulama tafsir. Dalam nak memahami Quran mesti merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Begitu juga dalam nak memahami sunnah. Jangan kita beli kitab, baca kita faham sendiri, tak boleh. Nak faham sunnah mesti merujuk kepada ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis. Nak memahami sunnah mesti merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis yang muktabar. Ini kaedah, ini prinsip ilmu, ini disiplin ilmu kita. Oleh kerana itu, maka Nabi larang kepada kita kasratul qil wa qal. Jangan kita banyak bersembang dalam grup, dalam apa melalui Facebook, melalui apa, kita duk sembang, kita duk sebut, kita duk taik benda-benda la yang fa'u fi dunya wa din. Sama ada untuk dunia kita tak memberi manfaat dan juga untuk agama kita tak memberi manfaat. Okey. Itu antara dan itu syahid. Itu poin utama yang Syekh bawa hadis ni. Wa kathratus sual, dan juga banyak mempersoalkan. Dalam banyak mempersoalkan ini juga dilarang oleh baginda Nabi SAW melalui larangan Allah kepada kita semua, iaitu dia kata dalam memahami kasratus sual sini yahtamilu wajhain. Dua pandangan ulama dalam memahami kasratus sual. Pertama, kasratus sual fil ahkamil lati lam tad'u hajah ilaiha. Pertama, kita banyak sangat bertanya soalan-soalan tentang hukum hakam yang kita tak berhajat pun pada dia. Yang tidak perlu pun kita tanya, tiba-tiba kita nak tanya juga. Hak ni pun Nabi larang.
Iaitu kita tanya benda-benda yang tak ada kaitan. Ada orang pernah tanya Ustaz Azhar, Ustaz Azhar kita, Ustaz Azhar Idrus. Nah, orang tanya Ustaz, kalau saya nak bulang, saya nak semayang kiblat tak kawan? Dia tanya soalan lagi. Kalau saya nak bulang, jadi saya nak kiblat tak kawan? Ustaz Azhar jawab, Ustaz Azhar jawab, mu naik lu bulang sampai dinu telefon aku. Baru aku tanya, aku jawab soalan dah. Sebab dia bila dia akan naik bulang? Mana benda hak tak ada kaitan dengan hidup dia, tiba-tiba dia nak tanya. Kita pernah baca ada dalam kitab fiqh dia, masalah-masalah yang ditimbulkan yang kadang-kadang mustahil berlaku, ataupun benda-benda yang kita kata khayalan semata-mata. Ada dia tanya apa hukum kalau seorang tu dia bawa kuda dengan pedang, dia masuk dalam kemaluan wanita, adakah dia wajib mandi? Soalan dia. Kita kata ini termasuk kasratus soal. Kita nak memperbanyakkan soalan-soalan hatta berkaitan hukum hakam, tapi yang tidak berhajat pun pada dia. Ada pun kalau soalan-soalan hukum hakam yang memang kita berhajat, yang kita perlu pada jawapan, yang kita menghadapinya, maka dipersilakan, silakan untuk bertanya. Wasani soalu ma fi aidihim. Yang kedua yang dimaksudkan kasratus soal sini, memperbanyakkan meminta ini, ialah meminta kepada orang lain. Minta benda tu, minta benda ni, kakak minta. Ini termasuk kasratus soal yang dilarang oleh agama. Minta sekadar yang kita mampu. Hari ini kita tengok ada bantuan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Awas, bahai rakyat sekalian, ingat, kalau kita tidak berhak, tiba-tiba kita minta juga, maka kita telah mengambil hak orang lain. Dan benda ni, dia tak selesai sini, dia akan selesai di akhirat besok, di mahsyar besok. Maka pastikan siapa-siapa yang nak memohon apa-apa inisiatif ataupun bantuan prihatin rakyat ini berdasarkan hak mereka masing-masing yang telah ditetapkan oleh kerajaan. InsyaAllah bila kita mengambil hak masing-masing, maka benda ni akan menyeluruh, keseluruhan rakyat akan merasai bantuan ini, insyaAllah. Jadi jangan kita bermudah-mudah dalam kita mengambil bantuan dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir yang Nabi sebut dalam hadis ini, wa idha'atul mal, dan juga mensia-siakan harta. Tuhan juga melarang kita ni mensia-siakan harta kita. Walaupun harta hak kita bukan harta orang lain. Piti hak kita cari, gaji hasil daripada kerja kita, tiba-tiba bila boleh kita idha'atul mal. Benda maksud idha'atul mal, iaitu kita membelanjakan pada perkara-perkara yang sia-sia. Kita membelanjakan pada perkara yang sia-sia, yang tidak memberi manfaat, sama ada manfaat agama pun tak ada, juga manfaat dunia pun tak ada. Ini dia panggil kerja sia-sia. Jadi itu termasuk dalam perkara idha'atul mal, iaitu kita telah mensia-siakan harta. Sebab harta ni ada hak dia, ada tanggungjawab yang patut kita kena usahakan melalui dia. Sebab tu harta, sifat harta, dia perlu bergerak. Dia tak boleh statik, dia tak boleh duduk situ, berhenti situ. Contoh kita dapat pitih, maka kita tak boleh nak simpan kekal sampai mati, tak boleh. Sebab tu Islam adanya kaedah infak, sedekah dan sebagainya. Sebab sifat harta dia perlu dibelanjakan. Harta dia perlu dipergunakan. Oleh kerana itu orang kalau disimpan pitih banyak-banyak sampai satu tahap cukup nisab dia, cukup haul dia, wajib dia keluar zakat. Dia tak boleh simpan sepenuhnya sampai bila-bila dia dah disimpan. Maka oleh kerana itu harta ni perlu dibelanjakan, perlu diurus. Sama ada kita urus untuk kegunaan peribadi kita, keluarga kita, ataupun kita guna untuk perniagaan kita, urusan kerja kita, ataupun dia berlaku penggunaan pengurusan dia melalui sedekah, melalui infak ataupun melalui zakat. Ini kaedah harta. Sebab tu kita awas bagi kita semua, khususnya bagi wanita-wanita di belakang tu. Pastikan antara harta yang perlu kita urus dengan betul iaitu pakaian-pakaian kita.
Perempuan ni dia suka sipang tau. Dia pakaian zaman dara itu sipang lagi tau. Dia kata ni ada kenangan ni tau. Ni kenangan hak tu, kenangan hak ni tau. Jangan, kalau kita dok pakai, lebih baik kita serah orang. Kita beri orang sebab dia boleh memberi manfaat ke orang lain. Mungkin kita tak muat dah, saiz kita besar dah perlu bucik dah lening dah. Maka tak muat dah saiz anak dara itu, beri ke orang yang boleh menggunakan harta tu. Oleh kerana itu Allah melarang kita idaatul mal. Nak minta maaf sebut, tak minta maaf kalau pakat terasa. Dan memang selayaknya kita kena terasa. Di antara idaatul mal adalah isyarat. Sebab itu juga termasuk dalam idaatul mal. Kita telah mensia-siakan harta yang telah Allah beri kita. Hari ni kita tengok harga rokok berapa sen. Tak? Berapa sen sehari, dah kita berapa kotak sehari kita hisap dan berapa riyal kita habiskan duit kita untuk benda ni. Ini kita takut ia termasuk juga idaatul mal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu hadis yang pertama kita ambil malam ni. Dia kata benda lagi antara benda yang kita patut faham daripada idaatul mal bil infaq fi haram. Yang dimaksudkan idaatul mal di sini Syekh kata iaitu kita membelanjakan harta kita pada perkara-perkara yang Allah haramkan, atau makruh, ataupun perkara-perkara yang dibenci oleh syarak, yang dibenci oleh agama. Nampak? Kita kena faham situ apa yang dimaksudkan idaatul mal sini, iaitu mensia-siakan harta ni, iaitu apabila kita guna harta kita dan kita belanjakan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam ataupun perkara-perkara yang dibenci. Saya lebih suka guna istilah yang dibenci daripada guna istilah makruh. Sebab kadang-kadang setengah masyarakat kita ni bila bunyi makruh dia rengang lalu. Dia rasa makruh ni tak apa, boleh buat tak? Sebab makruh buat tak boleh dosa tak? Tak boleh pahala, tak boleh dosa, dia kata tak. Tak. Kita kata makruh dalam agama, maksud makruh dalam bahasa kita ni iaitu benda yang dibenci oleh syarak. Siapa syarak ni? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita membelanjakan harta walaupun milik kita, walaupun hak kita. Tiba-tiba kita belanjakan harta kita ni pada perkara-perkara yang diharamkan oleh agama ataupun perkara-perkara yang dibenci oleh agama. Ini termasuk dalam idaatul mal, iaitu kita mensia-siakan harta yang telah Allah amanahkan kepada kita. Wa ma unfiqa fi sabilillah taala wa in kathura falaysa bi idaah. Adapun kalau orang tu harta dia belanjakan untuk fi sabilillah, dia belanjakan untuk agama, walau banyak mana pun dia belanja, itu tidak termasuk idaatul mal. Itu tidak termasuk kita mensia-siakan harta. Termasuk kita menafkahkan kepada keluarga. Itu tak termasuk idaatul mal. Yang dimaksudkan idaatul mal apabila kita belanjakan harta kita ni pada perkara-perkara yang diharamkan oleh agama ataupun perkara-perkara yang dibenci oleh agama. Itu hadis yang pertama kita ambil. Hadis yang seterusnya, bab ad-du'a bil maut wal hayah. Bab yang seterusnya, bab berdoa untuk kematian dan juga untuk kehidupan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut min dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Nabi kata janganlah kamu bercita-cita untuk mati. Tak, jangan kamu berangan-angan untuk mati. La yatamannayanna. Jangan kamu berangan-angan ataupun bercita-cita untuk mati ataupun minta nak mati pada Tuhan. Min dhurrin asabahu, pada ketika musibah ataupun perkara yang menyusahkan yang menimpakan dia.
Contoh sakit sangat ni, dak sakit yang ketika tiba-tiba dia minta nak mati dengan Tuhan. Jangan. Nabi kata la yatamannayanna ahadukum. Jangan kamu bercita-cita untuk mati kerana musibah yang kamu hadapi. Tak. Contoh ada orang kena virus corona ni, tiba-tiba ya Allah matikanlah aku ya Allah. Tak boleh. Jangan cakap gitu. Tak. Jangan kita buat keluhan lagu tu kepada Allah. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau sekiranya perlu juga minta, maka Nabi ajar kaedah dia, adab dia dalam kita nak meminta. Nak minta mati dengan Tuhan ni ada kaedah dia. Dia kena berlapik, dia tak boleh secara mutlak. Jangan minta ya Allah matikanlah aku. Ini dilarang oleh agama. Tak. Ini dilarang oleh agama. Adapun kaedah yang beraluh, kaedah mengikut adab, tak. Beraluh dengan Tuhan ni lagu mana Nabi ajar. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani wa idza kanatil wafatu khairan li. Ini kaedah yang Nabi ajar. Sebab tu kita kata dalam kita nak berzikir, dalam kita nak berdoa, gunalah lafaz-lafaz doa yang warid daripada Nabi. Sebab hak Nabi ajar beraluh. Hak Nabi ajar dia beradab dengan Tuhan. Hak Nabi ajar ni kena dengan kehendak, kena dengan apa yang Allah kehendaki. Nampak tak? Jangan kita pandang-pandang nak reka sendiri, nak reka gini bentuk zikir, nak reka gini. Jangan. Pastikan kita dapat tak lafaz-lafaz zikir yang betul yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdoa. Berdoa pun dia ada kaedah dia, dia ada adab dia, dia ada disiplin dia. Maka cara yang terbaik untuk kita berdoa adalah kita menggunakan lafaz-lafaz doa yang ada dalam Quran dan juga ada dalam sunnah. Ini lebih selamat untuk kita. Tak, untuk lebih selamat khususnya kita orang awam yang kita tak tahu apa kaedah bahasa Arab ni. Tak, antara guna ila dengan ala beza. Kalau kita doa alaik, maksud dia doa kejahatan, doa kemusnahan. Tiba-tiba kita guna doa alayya doa. Contoh, ini benda yang membahayakan kita lah. Sebab kita tak tahu kaedah bahasa Arab. Oleh kerana itu lebih selamat untuk kita ikut kaedah ataupun ikut lafaz-lafaz yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis-hadis dia. Adapun kalau orang duk sibuk, dia kata ni doa dia boleh dalam mimpi. Mimpi dengan Nabi ni dia boleh. Kita kata dulu. Lebih baik kita ambil lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz doa yang direct datang daripada Nabi sendiri, dari mulut Nabi, melalui kitab-kitab hadis yang sahih. Itu lebih selamat. Nak dibandingkan dengan doa-doa yang boleh dari mimpi ni. Toh siapa dia jumpa, wallahu a'lam. Nah, kita tak nafikan, bukan kita kata tak boleh mimpi jumpa Nabi. Tetapi bukan semua orang dakwa mimpi jumpa Nabi tu betul-betul dia jumpa dengan Nabi. Ingat, jangan kita kata, jangan mudah kita percaya. Bila orang ni si A dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi, nanti dulu jangan betul dah Nabi dia jumpa. Tak lagi. Para ulama salah dulu apabila ada orang mendakwa dia mimpi jumpa Nabi. Tak, para ulama uji dulu, test dulu. Siapa sebenarnya yang dia jumpa? Sif lana. Tak, para ulama kata, sebutkan kepada kami ciri-ciri Nabi yang kamu jumpa dalam mimpi ni. Sekiranya menepati apa yang disebut dalam kitab-kitab hadis berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, barulah dipercayai. Kalau tak, maka ditolak. Walaupun dia kata saya mimpi 3 malam betul-betul mimpi jumpa Nabi. Contoh. Tak. Tiba-tiba ada Nabi pesan benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Tak boleh. Tak. Ataupun dia jumpa dengan sifat Nabi yang tak selayaknya. Contoh yang saya pernah baca dalam surat khabar, ada orang dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi pakai seluar pendek. Kita nak sampai pun. Tak. Nabi dia mimpi jumpa Nabi pakai seluar pendek. Tak, tengah basuh kereta dia kata. Ini kita kata bukan Nabi yang kamu jumpa, kamu jumpa orang lain. Adapun Nabi sebut man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yumathilu bi ataupun la yumathiluni. Nah, siapa-siapa yang melihat aku dalam mimpi, Nabi kata maka sesungguhnya dia telah melihat aku, kerana syaitan tidak mampu. Allah telah ismah, Allah telah pelihara Nabi ni daripada syaitan boleh berupa-rupa dia. Nah, cuma persoalannya bila kita jumpa dalam mimpi ni, kita jumpa orang lain, kita bukan jumpa Nabi. Cuma dia dakwa dia kata dia Nabi. Ni boleh berlaku. Adapun syaitan sekali-kali tak boleh berupa dengan rupa Nabi yang sebenar. Ini ismah, ini dipanggil maksum, pemeliharaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita kata
dalam bab kita berdoa, dalam bab kita berzikir khususnya, pastikan zikir-zikir yang kita baca ni dak sesuai dengan sunnah. Contoh, bila berlaku zaman wabak ini, dak macam-macam orang share, orang suruh baca benda ni, orang suruh beramal benda ni, nak tenangkan hati baca benda ni, baca benda ni. Kita kata cukuplah kamu, dak, berpadalah kamu dengan sunnah ajaran baginda Nabi dalam menghadapi wabak, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi segala perkara yang mudarat. Nabi dah ajar kepada kita zikir-zikir yang khusus. Zikir kita keluar rumah, zikir kita masuk rumah, zikir kita masuk pasar, dak, zikir kita apabila kita berasa benda yang membahayakan kita. Semuanya telah diajar oleh baginda Nabi, maka berpadalah kita dengan tu. Dak, bagaimana dalam hadis yang kita baca ni, Nabi besar Nabi kata, kalaulah kita nak minta kepada Allah, kita nak minta kematian, maka kaedah, adab, cara yang berlalu kita minta dengan Tuhan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan adalah lebih baik untuk aku, dan ya Allah, matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untuk aku. Kan berlalu kita minta dengan Tuhan. Bukan kita kata, ya Allah matikanlah aku, ya Allah matikanlah aku. Ini tak dibenarkan. Tak. Adapun yang cara yang dibenarkan oleh syarak, kita sebut dengan berlapik kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan ini baik untuk aku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Ini cara yang terbaik. Kalau kita nak baca doa ni, khususnya bagi orang yang dalam keadaan ditimpa musibah ataupun yang sedang bergelut dengan orang kata dengan virus corona ini, maka ini kaedah, ini doa yang Nabi ajar kepada kita. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sebab kita tak tahu apa yang lebih baik untuk kita, kematian ataupun kehidupan. Boleh jadi kehidupan, boleh jadi dengan Allah timpa musibah kepada kita, Allah timpa sakit kepada kita ni untuk pengampunan dosa kepada kita. Dan Allah nak panjangkan lagi umur kita, maka kebaikan untuk kita adalah kehidupan. Boleh jadi Allah kata kematian adalah lebih baik untuk kamu, sebab sekiranya kamu hidup lagi, takut-takut kamu tidak dapat menghadapi fitnah-fitnah yang lebih mencabar lagi selepas benda ni, maka kematian lebih baik untuk kita. Ini kaedah cara kita nak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya kita ambil satu lagi. An Qais bin Abi Hazim qala ataitu Khabbaban wa qad iktawa sab'an fi batni fa sami'tuhu yaqul laula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil maut la da'awtu bihi. Daripada Qais bin Abi Hazim katanya, aku telah mendatangi Khabbab, iaitu Khabbab Ibnul Arat. Ini salah seorang sahabat Nabi yang antara dahsyat yang kena seksa di zaman jahiliah dulu. Setengah ulama kata di antara Khabbab dengan Bilal, Khabbab lebih dahsyat, diazab oleh Quraisy di zaman Islam lemah dulu di Mekah dulu. Maka Qais bin Abi Hazim dia kata, aku pernah mendatangi Khabbab, iaitu Khabbab Ibnul Arat. Wa qad iktawa sab'an fi batnihi. Dia telah berubat dengan cara al-kawa ni ataupun iktawa ni, iaitu kita berubat dengan menggunakan besi panah. Ini perubatan antara perubatan yang ada di zaman Nabi itu, tetapi ianya dilarang oleh baginda Nabi SAW. Cuma ulama berkhilaf, adalah larangan ni larangan tahrim ataupun larangan bagaimana. Setengah kata tak apa, boleh dengan berdalilkan hadis ni. Sebab dia kata Khabbab pun iktawa. Iktawa ni lagu mana? Orang yang kena luka, yang cedera, dia luka pada tubuh dia, untuk dia menghentikan luka dia ni, menghentikan darah luka dia ni, maka dia ambil besi, dia panahkan besi, lalu dia demah tempat luka dia, menyebabkan sel kulit dia tu mati. Ini kaedah dia panggil kaedah iktawa. Maka Qais bin Abi Hazim dia kata Khabbab Ibnul Arat ini, betapa dahsyatnya dia ni kena seksa di zaman jahiliah dulu. Dia pernah iktawa pada luka-luka pada tubuh ni 7 tepat pada peluk dia. Bayangkan. Ada satu kisah lain kita pernah baca,
Di belakang Khabbab ni berlekok, luka dia yang teruk, yang di belakang dia lekok sapa berlubang tu di belakang dia. Betapa dahsyatnya dia diseksa di zaman jahiliah dulu. Maka dalam hadis ni menyatakan bahawa dia ni teruk tak teruk, luka cedera yang dia kena seksa itu, ada 7 tempat luka di perut dia ni, semua dia iktawa, semuanya didemuh dengan besi panah belaka. Dok, maknanya bila demuh dengan besi panah ni berparutlah, ada parut. Maknanya ada 7 parut di perut dia ni. Lalu dia kata fasami'tu, maka Qais kata aku dengar Khabbab sebut, laula anna nabiyya nahana an nad'a bil maut la da'awtu bihi. Khabbab kata betapa dahsyatnya aku ni diseksa, aku ni kena hadapi musibah di zaman jahiliah dulu. Kalaulah Nabi tak larang kami ni untuk berdoa untuk minta mati, sudah pasti aku akan doa untuk minta mati. Nak ayatnya dahsyatnya seksaan yang ditimpa kepada Khabbab ibn al-Arat ni. Tapi dia kata oleh kerana aku ingat pesanan Nabi, Nabi larang kami ni untuk minta mati dengan Tuhan, maka aku tak doa untuk minta mati. Aku redha dan aku hadapi musibah, siksaan yang dilakukan oleh Quraisy dengan redha, dengan tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini sebagai panduan kepada kita, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah virus ini yang telah terjangkit dan yang mungkin sedang kritikal. Maka ini hadis sebagai pengubat kepada kita, sebagai panduan kepada kita. Kata Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas, dia kata kalaulah mu nak jadikan seseorang itu sebagai idola, sebagai ikutan, maka jadikanlah orang-orang yang telah mati sebagai ikutan. Maksudnya siapa? Iaitu para sahabat. Sahabat Nabi ni mereka selepas daripada Nabi, mereka lah menjadi idola kepada kita dalam memahami agama, dalam memahami akidah, dalam memahami kehidupan berdasarkan panduan syarak. Maka ini sebagai contoh panduan kepada kita, para sahabat Nabi, bagaimana mereka menghadapi musibah, bagaimana mereka tabah dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Mereka tidak minta pada Allah untuk mati dan sebagainya, tetapi mereka bersabar dalam menghadapinya, dan mereka tidak buat perkara-perkara yang dilarang oleh agama, di antaranya iaitu memohon kematian kepada Allah. Tapi kalau sekiranya kita nak minta juga, kita kata minta cara sebagaimana yang Nabi ajar tadi. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan ini baik untuk aku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Habislah kita situ, insyaAllah malam lusa kita akan sambung hadis ke-23 insyaAllah, dalam bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Bab yang disebut iaitu tiadalah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah akan turun bersamanya syifa, iaitu ubat ataupun penawar. InsyaAllah kita akan baca malam esok. Sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pakat berdoa kepada Allah, moga-moga Allah selamatkan kita daripada musibah dan bala ini. Allahumma ihfazna wa ihfaz biladana wa biladal muslimin minal waba wal bala wal fahsya. Ya Allah, peliharakanlah kami, peliharalah negara kami dan negara-negara umat Islam daripada segala wabak, daripada segala bala dan daripada segala fahsya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.